Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irwan bin Muhammad, nombor metrik 200219985. Saya ingin pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai ta'rif al-wakalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-wakalatu bi fathi wal kasri. Fil lughati al-hifzu wa minhu al-wakil fi asma'illahi ta'ala bi ma'na hafiz. Wa minhu tawakkul yuqala 'ala Allahi tawakkalna ay fawwadna umurana. Dengan maksud wakalah dari segi bahasa ini yang bermaksud pemeliharaan dan darinya datang kalimah wakil. Dari itulah datangnya kalimah wakil. Antara nama-nama Allah juga dalam erti kata Al-Hafiz, dan darinya muncul kalimah tawakal. Dikatakan kepada Allah kami bertawakal, iaitu kami serahkan urusan kami kepadanya, kepada Allah. Wa tawakkil pula iaitu menyerah urusan kepada orang lain, dan wakil itu dipanggil wakil. Kerana orang yang telah mewakilkan dia untuk melakukan tugasnya, jadi dia diamanahkan dengan perkara itu. Seperti hadis Nabi yang menyebut wa fi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya bermaksud, ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, maka janganlah engkau serahkan kepadaku, kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Seterusnya wa fi istilahi arrafaha al-fuqaha bita'rifati muta'addidati. Pembandingan bagi empat mazhab ini mengenai al-wakalah. Pertama, Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Hanafi, mentakrikan sebagai pelaksanaan orang lain di tempat dirinya secara mewah atau kurang dalam tindakan perbuatan yang harus lagi dimaklum. Seterusnya wa arrafaha al-malikiyah. Imam Malik pula mengatakan, mentakrifkan bagi orang yang mempunyai hak selain pemerintah dan tidak beribadah untuk orang lain padanya tanpa syarat dengan kematiannya. Tanpa syarat dengan mana tanpa ada syarat dengan kematiannya. Wa arrafaha Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengatakan, yang mentakrifkan Imam Syafi'i pula, mewakili oleh seseorang ada perbuatan yang dia perlu lakukan dalam urusan yang boleh diganti kepada orang lain untuk melakukan semasa ianya masih hidup. Itu Imam Syafi'i. Seterusnya wa arrafaha Hanabilah. Imam Hanbali mengatakan, mentakrifkan meminta ganti dalam perkara yang dibolehkan, sesuatu yang sebanding, urusan yang boleh diganti, urusan berkait hak Allah dan hak manusia. Itu saja daripada saya. Sekian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, syarat-syarat wakalah. Syarat-syarat wakalah terbahagi kepada empat: mawakil, wakil, mawakil fih dan sirah. Dalam mawakil, syarat yang pertama, ada beberapa mazhab lah yang berpendapat, iaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa syarat-syarat wakalah yang harus ada terpenuhi oleh mawakil
Di antaranya dia harus seorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sendiri terhadap sesuatu yang dilimpahkan, yakni wakilkan kepadanya. Oleh kerana itu tidak sah wakalah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang secara asal tidak berakal, yakni belum baligh. Okey, mazhab Maliki pula, syarat yang pertama ialah merdeka untuk bagi mawakil. Tidak sah wakalah terjadi antara hamba sahaya dengan orang merdeka. Kedua, berakal. Wakalah tidak sah dilakukan oleh dua orang yang kurang berakal lah. Yang ketiga, dewasa. Dewasa tidak sah juga wakalah kalau dilakukan oleh dua orang anak kecil lah, ataupun anak kecil dengan orang dewasa. Okey, manakala pula mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, yang pertama, seorang yang dikenal, sekalipun hanya sepintas dengan satu cara, jika dia bukan orang yang tidak dikenal, maka wakalahnya tidak sah lah. Okey, kedua, yang menerima niabah, sesuatu yang dapat menerima niabah dalam pelaksanaan akad ataupun membatalkannya, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain dalam jual beli, hibah, jaminan, wasiat dan lain-lain yang ada akadnya lah. Okey, kita masuk pula kepada syarat yang kedua, yakni wakil. Wakil dalam mazhab Hanafi, yang pertama ialah berakal. Seseorang tidak boleh mewakilkan kepada orang gila ataupun anak kecil. Yang kedua, wakil mengetahui terhadap wakalah. Syarat ini termasuk juga dalam syarat sah peralihan sesuatu tanpa ada perbezaan. Okey, dalam mazhab Maliki, yang pertama, syarat merdeka. Mazhab Maliki dalam syarat wakil ni sama je dengan syarat mawakil tadi. Okey, kita terus kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, syaratnya bagi wakil, orang yang kurang berakal, lemahnya akalnya, dan budak keduanya tidak boleh mewakilkan dalam menerima pernikahan tanpa keizinan tuannya. Dia harus seorang diri, dan jika dia mengatakan kepada dua orang, saya wakilkan kepada salah seorang dari kalian untuk menjual ini, maka ini tidak sah. Okey, seorang wakil jika mampu melaksanakan semua pekerjaan yang diwakilkan kepadanya, maka dia harus melaksanakan pekerjaan tersebut langsung oleh dirinya sendiri. Dia tak boleh untuk wakilkan kepada orang lain, kecuali dia tidak sesuai dengan pekerjaan tersebut. Okey, kita masuk kepada mawakil fiqh, perkara yang diwakilkan. Dalam mazhab Hanafi, syarat-syarat ini yang harus ada pada sesuatu yang diwakilkan. Di antaranya ialah bukan termasuk hal-hal yang mubah, maka tidak sah seorang yang mewakilkan kepada yang lainnya untuk mengumpulkan kayu bakar baginya, atau membawakan air minum untuknya, atau meminta menggali baginya barang tambang seperti biji timah, besi, mutiara dan lain-lain untuk meminta minum, yakni dah hasil untuk dirinya. Maka wakalah seperti itu tidak sah. Syarat lain bagi mewakil fiqh ni, sesuatu yang diwakilkan itu bukan dalam hal-hal, yakni hukuman yang tidak disyaratkan dalam dakwaan tuduhan, seperti hal hukuman zina dan minuman keras, kerana ia ditetapkan dengan kesaksian untuk kepentingan hukuman, bukan dakwaan atau tuduhan semata-mata. Okey, kita masuk kepada sirah wakil, iaitu akad wakil. Dalam mazhab Hanafi, sirah wakil terbahagi kepada dua, iaitu sirah khusus, khas, dan sirah umum. Okey, sirah khusus ni ialah
lafaz yang digunakan dalam perwakilan, dalam unsur yang khusus, seperti ungkapan, seperti lafaz aku wakilkan kepada kamu untuk membeli rumah ini. Manakala sirah umum adalah setiap lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang umum, seperti lafaz kamu adalah wakilku dalam segalanya, ataupun aku wakilkan kepada kamu urusanku. Okey, kita masuk kepada mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki dilihat dari sisi mawakil yang disyaratkan kepadanya harus menunjukkan kepada makna secara istilah, yakni al-urf, kebahasaan, al-lughah dan adat. Bagi si mawakil tidak ada sirah, yakni lafaz khusus. Jika seorang mengatakan saya wakilkan kepada kamu atau kamu adalah wakilku, maka lafaz tersebut adalah dibenarkan atau sah. Dan seorang mengatakan saya wakilkan kepadamu wakalah secara penuh, atau saya wakilkan kepada semua urusanku, atau kamu akan menepati pada kedudukanku dalam urusanku, dan lain-lain yang menunjukkan kepada sirah wakalah umum. Okey, itu sahaja syarat-syarat ataupun rukun-rukun wakalah yang ada beberapa mazhab. Itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang saya akan syarah berkenaan dalil dalam kitab Mughni Muhtaj dan Mughni Ibn Qudamah. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, dalil dia firman Allah Ta'ala, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka yang suami isteri, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Surah An-Nisa. Maka wakil-wakilnya Allah bersuruh, putuskanlah salah seorang daripada kamu untuk atas surah ini, surah Al-Kahfi. Yang ini dia suruh atas surah dengan katanya salah seorang daripada kamu, maksudnya siapa pun boleh nak wakilkan kerajaan itu. Bawa pergilah baju aku ini, surah Yusuf. Maksudnya Sayyidina Yusuf ni wakilkan kepada adik-adik dia untuk hantar baju kepada ayah dia. Seterusnya, ini syariat kami sebelum kami, ini syariat kaum sebelum kami, dan hak sahihnya dia bukan syariat kita walaupun ada terdapat dalam Quran kita. Daripada as-sunnah pula, Nabi SAW telah mewakilkan Amr bin Umayyah masa nak nikahkan Ummu Habibah, dan Nabi juga mewakilkan Abu Rafi', yakni Nabi suruh Abu Rafi' ni wakilkan kepada dia untuk terima nikah Maimunah. Ijma' pula ulama telah sepakat di atas keharusannya taukid kerana hajat dan keadaan pada masa kini. Sangat-sangat perlulah kepada taukid, kerana seseorang kadang dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dia seorang-seorang. Dalam kitab Mughni Ibn Qudamah pula, dari Quran, firman Allah Ta'ala, sedekah-sedekah itu kepada orang fakir dan orang miskin dan wakil-wakil yang bekerja ke atasnya. Surah At-Taubah. Ayat lain nak kata, jadi orang yang mewakilkan orang fakir, orang miskin, dia pun turut juga boleh menerima sedekah. Maka bolehlah beramal dengan ayat ini, dan yang demikian itu jawazu bil mal, dengan hukum an-niyabah, yakni ganti pada golongan yang berhak. Daripada as-sunnah pula, sama dengan hari tadi, Nabi SAW telah mewakilkan Amr bin Umayyah masa nak nikahkan Ummu Habibah, dan Nabi juga mewakilkan Abu Rafi', yakni Nabi suruh Abu Rafi' wakilkan kepada dia untuk terima nikah Maimunah. Ijma' pula ulama telah sepakat di atas keharusan untuk mewakilkan secara umum, kerana hajat ahli ini perlu kepada hal demikian itu, yakni al-wakalah. kerana tak memungkinkan setiap orang untuk melakukan apa yang dia perlu, maka ketika itu, yakni ketika dia tidak mampu untuk melakukan seseorang diri, maka sangat berhajatlah dia mewakilkan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah saya akan sambung berkenaan dengan wakalah dalam pembentangan fi'l muqarram berkumpulan. Sebelum tu
Nama saya Muhammad Syafiq bin Syahrum, nombor metrik 20021994. InsyaAllah untuk tajuk saya akan kongsikan berkenaan dengan ta'liq al-wakalah ala syarti aw zamani, iaitu mengaitkan wakalah dengan syarat ataupun batas waktu. Dalam perkara ni, menurut mazhab ulama mazhab Hanafi dan Hambali, dia kata wakalah ni boleh bersifat mutlak dan boleh juga dibatasi dengan syarat atau ketentuan-ketentuan tertentu. Contoh yang dia bawa mari sini adalah jika Zaid itu mari, maka engkau wakilkanku dalam menjual buku ni. Maksudnya sini boleh kalau kata kita buat syarat tertentu. Contohnya kalau Zaid mari, baru kita jual buku tu. Dan seterusnya dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat yang orang kata pendapat yang paling asah lah dalam mazhab Syafi'i, dia kata tidak sah kita membatasi wakalah ni dengan syarat. Tak kira lah syarat tu berupa, kalau contoh macam berupa sifat ataupun waktu. Contoh sini dia mari, jika seseorang itu berkata jika Zaid datang ataupun jika tiba awal boleh depan ke, jika boleh rajab datang ke, maka aku akan wakilkan kepadamu dalam perkara-perkara ni. Dalam mazhab Syafi'i, perkara-perkara ni, contoh-contoh benda-benda ni tak boleh, tak sah dalam mazhab Syafi'i untuk wakil kayak gini. Dan untuk seterusnya adalah takkid al-wakalah, iaitu pembatasan waktu dalam wakalah ni. Para ulama fiqh bersepakat tentang perkara ni, ittifaq al-fuqaha ala sihhat ta'kid al-wakalah bi zamanin muayyan. Dia kata para ulama fiqh ni sepakat tentang sahnya kita buat pembatasan waktu dalam wakalah ni untuk waktu-waktu tertentu. Dan untuk perkara yang terakhir adalah al-wakalah bi ajrin, iaitu wakalah dengan upah. Adakah boleh kita wakilkan ni, kita nak upah? Kalau kita upah orang jadi gana, kalau kita tak si upah jadi gana. Adakah boleh ke tak? Dalam kitab ni dia cakap boleh untuk wakilkan, sama ada kita bui upah ataupun kita tak si bui upah. Perkara tu boleh buat. Sebab benda tu Nabi telah buat ni. Maknanya sini tak ada masalah. Kalau kita bui upah pun tidak menjadi masalah. Kalau tak si bui pun tidak menjadi masalah. Jadi setakat tu dulu untuk pembentangan kembali kami. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala kekurangan itu adalah kelemahan diri kami sendiri, dan semua yang baik itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.